Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan negeri dijangka hanya membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN sehingga habis penggal sekitar bulan Jun tahun depan. Jurusurus Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata pihaknya tidak bercadang untuk membubarkan DUN dalam tempoh masa terdekat. Kata beliau lagi, ketika ini tumpuan diberikan kepada kelancaran pentadbiran kerajaan negeri selepas sibuk berkempen bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 pada Sabtu lalu. Kenderaan ringan dari Mersing Mahala ke Kuantan yang menggunakan laluan utama berhampiran Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin akan dilencongkan bermula pada pukul 7 pagi hingga 2 petang hari ini sempena hari penamaan calon Dewan Undangan Negeri DUN Tioman bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Mengulas selanjut, Ketua Polis Daerah Rompin DSP Muhammad Azhari Mokhtar memaklumkan kenderaan berat di laluan sama dan kenderaan dari Kuantan ke Mersing pula masih dibenarkan melalui jalan raya utama namun dengan kawalan anggota polis trafik yang bertugas. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak meluluskan rang Undang-Undang Kesihatan Awam Veterina pindaan 2022 untuk memberikan kuasa kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS dalam memerangi penularan wabak rabies. Sumbangan itu menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, selain memberikan fungsi dan tugas kepada mana-mana pegawai awam, rang undang-undang berkenaan juga bertujuan membolehkan kebenaran diberikan kepada orang lain oleh pihak JPVS untuk mengedarkan ubat veterina. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal disiarkan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 12 April 2014, program Ihtifal Darul Kifayah 2014 telah diadakan di Dewan Besar Darul Kifayah Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Cik Musa bin Jusoh, Ahli Jawatankuasa Kompleks Darul Kifayah. Seramai 309 orang pelajar dan 30 orang kaki tangan turut menghadiri majlis berkenaan. Tidak lupa juga tetamu jemputan iaitu para juri yang telah dijemput khas bagi mengadili pertandingan yang dianjurkan. Majlis tersebut merupakan program tahunan Darul Kifayah yang bertujuan mengasah bakat pelajar dalam bidang nasyid, tilawah Al-Quran, hafazan, syarahan, azan dan bercerita. Di samping itu, majlis tersebut bertujuan untuk menggalakkan pemhabitan dan memupuk minat para pelajar dalam bidang keagamaan, kesenian, kebudayaan Islam dan melahirkan pelajar berketerampilan serta berdaya saing secara sihat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar.
Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam inspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah pukul 10 pagi dah. Masanya untuk Yati. Saya Nur Hayati Paradi temankan anda menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Khamis hari ini. Kita berada di tanggal 24 November 2022 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Semoga sentiasa dalam keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua sahabat pendengar Radio IKIM. Telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian warna pagi sebentar tadi. Terima kasihlah kepada Pian dan juga Lukman untuk perkongsian bersama dengan mereka. Celoteh mereka 4 jam. Moga-moga memberikan warna yang indah juga dalam kehidupan kita. Apa pun nak cakap terima kasih juga selain daripada mereka berdua, penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman yang telah pun bersama dengan anda perkongsian dalam warna pagi. Alhamdulillah. Dan untuk bersama dengan Yati kita bakal mulakan kejap lagi. Hari ini hari Khamis. Waktu untuk kita sama-sama berada dalam khalaqah pengajian ilmu, insya-Allah. Untuk perkongsian kita hari ini, kita bakal bersama menerusi rancangan tahsinul ibadah. Kita nak sambung lagi pengajian dalam Matan Zubat untuk bab perihal himpunan perihal haji dan juga umrah, insya-Allah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya sebentar saja lagi. Kita akan sambung untuk bab yang ke-534 untuk perkongsian kita. Jadinya anda boleh ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Kita boleh tonton, anda boleh tonton, ikuti perkongsiannya dan boleh share juga kepada yang lain, insya-Allah. Dan juga kita siarkan secara langsung di keseluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom pagi-pagi kita nak bersama dengan lagu inspirasi pagi ini bersama dengan Robitah dan juga featuring Fitri Haris menerusi Dalil Cinta, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Keharapan diriku
Saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri, hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana bicaranya, ini agar kau belajar cinta ingat. Biar tidak terkira rungutan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Kadang mudah menuding jari pada yang lain, agar kau keluar dari bebanan itu. Dan sekali lagi beban itu tak beralih hingga menghantuimu lagi. Yakin padaku, kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Tak salah mengenang kisah silam saat jatuh bahumu dulu, kadang atur takdirnya sukar dibaca, hingga wujud dirimu jua dalil cintanya. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana bicaranya, agar kau belajar cinta ingat. Kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Mereka yang layak untuk skim My Salam akan dimaklumkan melalui SMS bermula daripada 1 Mac 2019. Sebarang pertanyaan atau semakan melalui skim My Salam boleh dilakukan melalui kios-kios perkhidmatan kami di Hospital Panel yang berdekatan, iaitu Hospital Kerajaan, Hospital Universiti dan Hospital Angkatan Tentera. Menerusi email kami di info@mysalam.com.my atau menghubungi talian My Salam di 1300 888 938 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendapatkan bantuan lanjut. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Mari rebut peluang berwakaf.
kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Bagi penerima BSH yang telah didiagnosis menghidap COVID-19, MySalam memerlukan nota pelepasan atau dokumen yang dikeluarkan oleh hospital atau Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis. Perintah pengasingan iaitu arahan kuarantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dikemukakan untuk tuntutan manfaat penggantian pendapatan walaupun pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau kini di bawah perintah pengasingan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. An Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim bercucuk tanam, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau haiwan, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan perihal keutamaan bercucuk tanam untuk meningkatkan amal soleh, kerana hasilnya dapat melestarikan alam sekitar dan sekaligus juga mendatangkan pelbagai manfaat. Frasa bercucuk tanam adalah tindakan proaktif untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Umat Islam perlu menggunakan tanah, pembiayaan dan kepakaran yang ada untuk membangunkan sektor pertanian secara lebih produktif dan strategik bagi mengurangkan pergantungan pada import dari negara lain, sekaligus mengurangkan aliran wang keluar yang boleh melemahkan nilai mata wang tempatan. Hasil tanaman mempunyai pelbagai manfaat, tidak hanya kepada manusia yang menanamnya, bahkan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Konsep bandar hijau perlu dimajukan bagi sesebuah kawasan perbandaran untuk membolehkan suhu bandar disejukkan dengan keredupan dan kesegaran pokok serta tumbuhan.
Konsep bandar hijau boleh mengurangkan kesan pulau haba yang biasanya berlaku di bandar-bandar besar yang tidak mempunyai banyak pokok dan tumbuhan. Hadis ini antara lain bertujuan mengingatkan umat Islam bahawa bercucuk tanam tidak akan merugikan walaupun buah atau hasil lain tanaman tersebut dimakan atau diambil pihak lain kerana ganjarannya dianggap sebagai amal sedekah. Bercucuk tanam adalah sedekah untuk pelestarian alam sekitar kerana ia mengurangkan mudarat serta risiko kepada masyarakat agar tidak berlaku kesan rumah hijau pada peringkat tempatan atau perubahan iklim pada peringkat global. Menanam pokok dan bercucuk tanam adalah kaedah paling efektif dan murah untuk mengatasi masalah peningkatan suhu bumi. Disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof daripada buku 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemundi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita bersama dengan tak lain tak bukan tamu tetap kita. Di hujung talian saat ini kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi hadir pada hari ini untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita. Dan hari ini kita nak sambung sebenarnya pengajian dalam Matan Zubat untuk bab dalam perihal Himpunan Perbahasan Perihal Haji dan juga Umrah untuk bab yang ke-534. Cumanya sebelum kita nak mulakan pengajian kita Ustaz, sedikitlah mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada Syekh Nur Haiti Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kanun ataupun disebut sebagai sunnatullah di dalam alam ini, iaitu segala pergerakan yang kita lihat pada hari ini ada sababnya, ada musababnya, ada faktornya. Namun bila membicarakan tentang sebab dan musabab, ramai daripada kita yang hanya memfokuskan kepada sabab musabab daripada segi lahiriah, zahir, sebab yang zahir, yang nampak. Sedangkan Al-Quran juga menawarkan, Nabi juga menawarkan sebab-sebab yang bersifat batiniyah, yang bersifat batin. Apakah dia? Iaitu amalan-amalan. Justru bila kita ingin menyelesaikan masalah, kita menghabiskan masa kita dan tumpuan kita seolah-olahnya tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah melainkan dengan sebab-sebab yang lahiriah. Sedangkan Allah mengajar siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar daripada masalah dia.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah untuk dia. Barang siapa yang banyak beristighfar, dia akan dibantu keluar daripada masalah dia, hilang daripada kebimbangan dia. Siapa yang banyak berselawat, maka rezeki dia akan bertambah. Inilah sebenarnya perbezaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak ada iman. Mereka tidak ada sebab lain melainkan sebab zahiriah. Namun bagi orang Islam, di sana ada sebab-sebab yang kita sebutkan samawi, yang datang daripada langit. Selalu kita ingatkan, kita belum lagi sebenarnya memanfaatkan sebab ini. Seluruh bumi ini telah dijarah semata-mata manusia ingin menghasilkan sebab-sebab yang berbentuk zahiriah. Adapun tenaga tidak digembelengkan. Bagaimana kita nak berusaha sehingga solat yang kita buat itu dapat selesaikan masalah kita? Doa yang kita panjatkan itu dapat meruntuhkan kerajaan yang besar seperti yang dibuat oleh sahabat. Jadi inilah sebenarnya yang dilaung-laungkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kalau kamu bergantung kepada Allah, maka cukuplah Allah untuk kamu. Kalau kamu bergantung kepada Allah dengan erti kata yang sebenar. Inilah sebenarnya rahsia kejayaan, kemenangan, kehebatan para sahabat. Seperti mana di sana ada sebab-sebab kemenangan, begitulah juga ada sebab-sebab kekalahan. Seperti mana di sana ada sebab-sebab rezeki bertambah, begitulah juga ada sebab-sebab menyebabkan rezeki kita tersekat. Bila rezeki kita tak cukup, yang kita perhatikan adalah sebab-sebab lahiriah. Sedangkan melakukan dosa adalah salah satu sebab rezeki sempit. Sama ada rezeki tak dapat langsung, ataupun yang dapat itu rasa macam tak cukup. Maka itu tanda sempit rezeki. Semoga Allah Ta'ala beri kurniakan kepada kita keyakinan sebagai orang Islam, sebagai orang yang belajar, bahawasanya di sana ada sabab yang sangat kuat untuk kita keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Wallahu'alam. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita sentiasa direzekikan untuk sentiasa melafazkan istighfar dan juga berselawat juga. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan awal tersebut, untuk bergantung penuh kepada Allah SWT. Jadinya kita nak mulakan Ustaz sesi pengajian sambungan Mata Zubaid untuk bab perihal haji dan juga umrah ni Ustaz, untuk bab yang ke-534. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit di belakang, iaitu pada perkataan musannif, wa sab'atin fi darihi wal yahtalil li fawti waqfatin bi umratin amil. Terjemahannya, dan ditambah 7 hari di negerinya, hendaklah bertahalul bagi orang yang keluputan wukuf di Arafah untuk melakukan amal umrah. Setelah kita membincangkan tentang dam yang perlu dibayar oleh orang yang melakukan haji tamattu'. Ingat, apakah dam yang perlu dibayar? Seekor kambing. Kalau tak mampu seekor kambing, maka puasa 10 hari. 3 hari ketika berada di sana dan 7 hari setelah pulang. Telah dibahaskan, dibincangkan dalam sesi pengajian kita sebelum ini. Dan seterusnya membincangkan perihal orang yang terluput daripada melakukan haji. Terluput maknanya terlepas. Sebab apa dia terlepas daripada dapat melaksanakan haji sedangkan dia sudah berada di sana? Dia terlepas berwukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, itu sabda Rasulullah. Haji itu adalah Arafah. Arafah itu adalah haji, seolah-olahnya begitu. Menjelaskan keterikatan yang padu antara haji dan wukuf di Arafah. Kerana apa? Kerana wukuf di Arafah ini dia ada waktu dia.
tidak boleh awal dan tidak boleh lewat. Dengan erti kata kalau kita terlepas wukuf di Arafah walaupun kita sudah berihram dan mungkin telah bertawaf qudum dan telah bersa'i, tetapi terlepas wukuf di Arafah pada waktu yang ditetapkan, maka orang ini dipanggil apa? Terluputlah dia daripada dapat melaksanakan haji. Persoalannya, dia sekarang ini berada dalam keadaan ihram. Dia terlepas wukuf di Arafah. Bagaimanakah dia dapat tahallul ataupun dia dapat keluar daripada keadaan dia yang berihram itu? Apa cara dia? Apa cara dia supaya dia dapat keluar daripada keadaan dia yang sedang berihram itu? Telah dinyatakan di dalam kitab ini, wal yahtalil li fauti waqfatin bi umratin amil, itu kata pengarang, dan hendaklah bertahalul. Hendaklah apa? Bertahalul kerana terluput wukuf di Arafah. Apa cara tahlul dia? Apa cara orang yang terlepas daripada wukuf di Arafah itu dapat bertahalul? Caranya seperti dinyatakan di sini, bi umratin amil, dengan melaksanakan umrah. Dengan apa? Dengan melaksanakan umrah. Apa maksud orang yang terlepas wukuf di Arafah ingin bertahalul daripada ihramnya itu? Caranya adalah melakukan umrah. Maksudnya adalah hendaklah dia melakukan amalan-amalan umrah. Dia bukan buat umrah, dia buat amalan umrah. Dalam umrah ni ada apa? Dalam umrah ini ada tawaf. Dan dalam umrah ini ada sa'i, betul? Dan dalam umrah ini ada bercukur. Maka orang ini, oleh kerana dia tak sempat wukuf di Arafah. Sebab apa? Sebab apa dia tak sempat, Ustaz? Jangan tanya saya lah, tanya dia. Kenapa dia tak sempat? Mungkin dia tertidur, mungkin kapal terbang lambat mendarat, pelbagai. Bas itu sesat, tak jumpa cari kat mana Arafah. Sedangkan sudah berada di sana, pelbagai. Itu bukan isu dia. Isunya dia memang dah tak sempat. Maka apa yang dia perlu buat sekarang, kalau dia nak kekal dalam keadaan ihram itu sehingga tunggu haji tahun hadapan, sudah tentu ia sangat membebankan, betul? Maka dia bertahalul lah. Cara dia bertahalul mudah sahaja. Dia pergi ke Mekah, pergi tawaf, kemudian pergi melakukan sa'i, dan setelah itu dia bercukur ataupun bergunting, maka tahallullah ia daripada ihram haji. Kalau dia sebelum wukuf di Arafah, semasa tiba di Mekah, dia buat tawaf qudum dulu, kemudian dia sa'i, dia tidak perlu mengulangi sa'inya ketika ini. Yang saya sebutkan tadi, perlu tawaf dan perlu sa'i, dengan catatan kalau dia tidak bersa'i sebelum dia wukuf di Arafah, iaitu selepas melaksanakan tawaf qudum. Maka apa tadi? Wal yaqdi, itu kata pengarang. Wal yaqdi ma'damin wa muhsarun ahal biniyatin wal halqi ma'damin hasal. Terjemahannya, dan hendaklah dia mengqadakkan atau hajinya serta membayar dam. Manakala orang yang terhalang daripada masuki tanah haram bertahalul, ia dengan niat tahalul bercukur atau gunting serta membayar dam, iaitu menyembelih seekor kambing. Seekor kambing. Bukan sahaja dia perlu melaksanakan amalan umrah, dia juga perlu apa? Membayar dam.
dia juga perlu membayar dam ketika dia mengqadakkan amalan umrahnya, amalan hajinya. Dia perlu mengqadak amalan hajinya, perlu qada. Jadi apa orang yang terluput ni kena buat? Kita ulang balik, dia perlu melakukan amalan umrah. Yang kedua, dia perlu bayar dam. Dan yang ketiga, dia perlu qada pada waktu yang dia mampu melakukannya. Dia perlu melakukan amalan umrah untuk dia tahallul. Amalan umrah itu adalah tawaf, sa'i, dan dia perlu bercukur kalau dia belum bercukur. Dan dia perlu membayar dam, dan dia perlu qada. Dan dia perlu bayar dam itu ialah pada tahun hadapan. Dia bukan terus bayar dam, tapi dia bayar dam itu pada tahun hadapan. Ini bagi masalah orang yang dia sudah berihram, tetapi berihram haji, tetapi terlepas daripada melakukan wukuf di Arafah. Selesai. Maksudnya itu dam, masalah. Maksudnya Ustaz, dam tu seekor kambing. Seekor kambing dibayar ketika dia perlu bayar dam ketika dia buat qada haji tu, ataupun memang tahun depan je memang dia kena buat dam tu, Ustaz? Ustaz? Kita putus Ustaz ke? Okey, nampak kita putus. Kita berhenti lihat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Ustaz, dah kembali. Okey, macam mana Ustaz? Tadi terputus. Dia perlu membayar dam. Membayar dam tu pada tahun depan, betul-betul? Tahun hadapan. Bila kita sebut dam, dia perlu membayar dam itu ketika dia qada nanti. Ketika dia qada. Baik. Kalau dia qada tahun hadapan. Kalau tidak, pada tahun-tahun yang seterusnya. Dan dam ini dipanggil damul fawat. Dam kerana terlepas daripada sempat melakukan haji. Ini untuk siapa? Orang yang sudah berihram haji namun terluput dan terlepas daripada melaksanakan wukuf di Arafah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsiannya. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian tahsinul ibadah.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian rancangan Tahsinul Ibadah pengajian Matan Zubat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita dah tamat tadi untuk bab yang ke-534 dalam pengajian kita. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini membicarakan berkaitan dengan muhsar. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. Iaitu, apa maksud muhsar? Orang yang terhalang daripada melakukan haji setelah dia sudah berihram, ataupun orang yang terhalang daripada melakukan umrah setelah dia sudah berihram. Dalam bahasa Arab ia dipanggil apa? Muhsar. Muhsar, orang yang dikepung, orang yang ditahan. Dan ia telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang disebut sebagai Ghazwatul Hudaybiyah, iaitu apabila Nabi bermimpi bahawasanya baginda bersama para sahabatnya memasuki Masjidil Haram setelah mereka terpisah beberapa tahun daripada dapat memasuki Mekah, lalu bersama gerombolan sahabat yang jumlahnya lebih kurang 1,400 orang, mereka telah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun ketika tiba di Hudaybiyah telah dihalang, disekat daripada memasuki Mekah dan hanya dibenarkan pada tahun yang seterusnya. Maka peristiwa ini telah juga berlaku Sulhul Hudaybiyah yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Namun dalam peristiwa ini Nabi tidak dapat masuk pada tahun itu sedangkan mereka sudah berihram. Dan kalaulah berlaku kepada sesiapa satu situasi, misalnya kita sudah berihram di atas pesawat, tiba di lapangan terbang, tidak dibenarkan masuk. Rupa-rupanya di situ ada mungkin visanya tidak sah ke, na'udzubillah min zalik, ataupun di scam ke misalnya, na'udzubillah min zalik, pelbagai sebab. Jadi kita tidak dapat memasuki Mekah sedangkan sudah berihram. Masalahnya kalau sudah berihram. Kalau belum berihram tidak ada masalah, balik seperti biasa. Apabila dia sudah berihram, apa yang dia perlu buat untuk dia keluar daripada ihram dia, itu pembahasannya. Apa yang dia perlu buat untuk dia keluar daripada ihramnya, dan keluar daripada ihramnya itu dipanggil apa dalam bahasa fiqh ni, dipanggil dipanggil apa? Dipanggil tahallul. Cuma sebelum dia nak tahallul, kita tengok sekarang ni berapakah masa yang berbaki daripada sekarang sehingga wukuf di Arafah. Adakah kalau kita disekat sekarang, kita masih lagi boleh berusaha sehingga kita dibenarkan masuk? Contoh, mungkin sekiranya masih ada lagi kemungkinan besar yang mereka dapat menyelesaikan masalah ditahan itu, misalnya tersekat itu, misalnya kadang-kadang yang tersekatnya itu bukan di negara terlibat, tapi mungkin melalui negara lain transit, maka berlaku masalah di sana sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan. Pelbagai kemungkinan-kemungkinan yang boleh kita andaikan. Maka pada ketika itu, kalau masih lagi ada kemungkinan dan waktu yang berbaki itu masih mencukupi misalnya, maka tidak boleh tahallul. Dan sekiranya dilihat waktu yang berbaki dengan keadaan situasi yang melanda ini, misalnya kita rupanya visa yang kita dapat itu bukan visa sebenar, scammer, hanya di copy paste misalnya, ataupun telah dibuat palsu lah contohnya, tanpa kita mengetahuinya misal. Jadi kalau keadaan itu secara umumnya, secara ghalibnya, untuk mengusahakan visa baru itu adalah sesuatu yang sukar.
Tak mustahil Allah boleh buat apa sahaja, tetapi sukar menurut hukum zahir. Maka pada ketika itu bolehlah bertahallul. Bolehlah apa? Bolehlah bertahallul. Tujuan daripada tahallul itu seperti yang kita nyatakan tadi adalah apa? Adalah supaya dapat keluar daripada ihram. Dan bagaimana caranya untuk dia bertahallul? Telah disebut di dalam kitab ini, wa muhsarun ahal biniyatin wal halqi ma'damin hasal. Dan bermula orang yang disekat, hendaklah bertahallul ia biniyah. Pertama dia kena niat. Dia kena niat apa? Dia berniat bertahallul. Yang kedua dia kena bercukur. Dan yang ketiga dia kena bayar dam. Bila sebut dam, bila sebut je dam maknanya seekor kambing. Okey? Dia kena buat apa? Dia kena niat. Maksudnya dia niat bertahallul. Kemudian dia kena apa? Dia kena bercukur. Jadi kalau dia bercukur dalam keadaan dia tidak berniat bertahallul, nanti kena bayar dam pula. Dam sebab potong rambut. Tak boleh kan dalam keadaan ihram. Jadi sebelum dia potong rambut ataupun ketika dia berpotong rambut itu, dia berniat ini dia potong rambut sebab tahallul. Okey? Kemudian dia sembelih kambing. Di mana nak sembelih kambing? Contohnya dalam perjalanan itu tersekat di Jordan. Ada pengalaman jemaah yang tersekat di Jordan melalui transit sana. Ataupun tersekat di negara-negara transit. Berlaku. Dan tersekat itu kadang-kadang kerana masalah kapal terbang. Ada jemaah yang cuba pergi melalui Filipina misalnya. Sampai di sana banjir. Ada pernah berlaku seketika dahulu dan mereka tak mampu untuk meneruskan perjalanan. Namun kalau mereka belum berihram tak ada masalah apa-apa. Tak ada berbangkit isu apa yang kita sedang bincangkan sekarang. Zahirnya kalau tersekatnya itu di Filipina kerana ingin menaik pesawat daripada sana, maka tidak ada berbangkit apa yang kita sedang bincangkan sekarang. Ini kalau sudah berihram. Maka mereka berihram. Misalnya sudah berihram dan tersekat di Jordan, maka disembelih kambing. Kambing itu disembelih di sana, di Jordan atau di tanah haram. Di Jordan ataupun mana? Tanah haram. Ataupun di tanah haram. Salah satu. Di tempat yang disekat ataupun di tanah haram. Jadi apa solusi dia? Mungkin di tempat itu kita tak ada. Kita duduk kat airport. Kita nak hubungi siapa? Untuk menyembelih kambing bagi pihak kita kan? Maka kita misalnya kita boleh menghubungi pihak yang ada kat Mekah untuk sembelihkan untuk pihak kita bagi tujuan bertahallul. Itu cara dia untuk bertahallul. So kalau tak buat benda ni, dia masih lagi kena kekal dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram sampai selesai semua perkara ini dilaksana dan dilakukan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Dan sekiranya kamu ditahan dan sekiranya kamu disekat, maka yang mudah daripada binatang sembelihan, iaitu paling kurang seekor kambing. Baik, masya-Allah. Kita dah selesai Ustaz untuk bait yang ke-534 dan juga untuk inilah untuk bab dalam perihal perbahasan haji dan juga umrah. Ustaz, kita raikan sedikit soalan boleh ke Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Anda boleh ajukan soalan anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan daripada Puan Zainab dari Seremban Ustaz. Sekiranya kita berniat umrah beserta bersyarat. Umrah bersyarat. Contoh niat, aku berniat mengerjakan umrah, berikhram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya datang haid, maka aku jadikan orang yang halal. Macam tu boleh ke Ustaz sebenarnya?
Ini memang masyhurlah diamalkan, dinasihatkan sama ada pada peringkat melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Dimasyhurkan dengan nama niat bersyarat. Niat bersyarat ataupun ihram bersyarat. Ihram bersyarat ni ada dua cara. Dan boleh dilakukan sebagai pelindung ataupun backup. Kalau apa-apa ke depan nanti, maka kita dapat bertahallul dengan mudah. Ada dua cara. Yang pertama, kita niatnya begini. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillah. Aku berniat melaksanakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan sekiranya aku sakit, aku bertahallul. Sekiranya aku sakit, aku bertahallul. Dan kena ingat betul-betul, niat bersyarat ini hanya valid, hanya terpakai, hanya sah kalau ia dilakukan selepas niat terus. Dia tak boleh kita dah niat tadi, kemudian baru kita dengar, oh boleh niat bersyarat. Sekarang ini kita niat syarat, tak boleh. Untuk niat bersyarat, hendaklah dalam satu rangkap niat tersebut. Dalam satu rangkap niat kita. Tidak boleh dipisahkan. Boleh faham tu? Sahaja aku berniat melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan sekiranya, terus, dan sekiranya. Jadi para mutawif perlu ajar jemaah untuk berbuat demikian. Sekiranya aku didatangi oleh haid, maka aku bertahallul. Dia ada dua ayat. Sekiranya aku didatangi haid, aku bertahallul. Aku akan bertahallul. Dan itu cara yang pertama, aku akan bertahallul. Yang kedua adalah sekiranya aku didatangi haid, aku menjadi orang yang halal. Aku menjadi orang yang halal. Kalau kita niat cara yang pertama, perempuan itu tak boleh tinggalkan keadaan ihram dia itu selagi dia belum bertahallul. Maksudnya apa? Dia kena buat tahallul macam tahallul yang kita sebut tadi. Seekor kambing, dan dia kena niat, dan dia kena cukur gunting. Faham tak? Dia tak boleh terus tahallul. Kalau kita buat cara yang kedua, fa'ana halal, maka saya akan menjadi orang yang halal. Maka dia tak perlu tahallul. Seperti tahallul yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya cara kedua lagi mudah lah. Cara pertama, lafaznya apa? Maka saya akan bertahallul. Maka bila berlaku situasi keluar haid misalnya, ataupun situasi dia sakit tak larat dah, maka dia perlu buat benda tadi. Perlu ada gunting, perlu ada niat, dan perlu ada seekor kambing. Dan kalau dia berkata fa'ana halal, maka otomatik dia telah menjadi halal tanpa perlu melakukan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Termasuk dam, Ustaz? Termasuk dam? Ya, termasuk dam. 3 perkara tadi perlu dilakukan oleh orang yang berniat dengan cara yang pertama. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya ada satu lagi soalan Ustaz sebelum kita mengakhiri perkongsian kita dari sahabat kita di Facebook juga. Encik Muhammad Hanafi kata, adakah orang belum bertahallul boleh memotong rambut orang lain, Ustaz? Adakah orang yang belum bertahallul memotong rambut orang yang lain? Boleh. Boleh. Orang yang kita tak boleh potong rambut dia ni, ataupun orang yang rambut dia tidak boleh dipotong, siapa? Kalau kita pergi, orang yang sedang ihram, kita pergi potong rambut dia, kita kena bayar dam. Tetapi orang yang bagaimana? Orang yang kita tak boleh potong rambut dia, misal, ataupun orang yang tidak boleh membenarkan rambut dia dipotong, ataupun orang yang memotong rambut dia tak boleh, adalah orang yang belum sampai waktunya dia bertahallul. Kalau kita dah sampai waktu dah bertahallul, maksudnya kita dah habis sa'i dah, buat umrah kan? Kita sudah habis sa'i, sudah tiba waktu bertahallul, maka memotong rambut, dipotong rambut, membenarkan rambut dipotong, memotong rambut orang lain,
tidak ada masalah, yang dengan syarat orang yang dipotong rambutnya itu sudah tiba waktunya untuk dia boleh dipotong rambutnya. So tak ada masalah, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk kongsian jawapan sebentar tadi. Kita sampai hujung-hujung Ustaz. Sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, sedikit kesimpulan ataupun kata-kata akhir Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita, pesan-pesan Ustaz. Silakan Ustaz. Memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mengakhiri pengajian kita pada pagi ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Jangan kamu berpecah, yang akan mengakibatkan kamu kalah dan hilang kekuatan kamu. Dan untuk merealisasikan tidak berpecah itu, kamu kena bersabar. Bersabarlah adalah kuncinya untuk kita tidak berpecah. Tetapi kalau seorang itu tidak bersabar, ingin mengkritik dalam semua keadaan, tidak bersabar dengan situasi yang dihadapi, maka jawapan Allah SWT jelas seperti yang saya telah sebutkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk berkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ku ingat padamu, dengarlah luahan ini, duhai Nabiku. Munyati aqsa marami ahza bishuhur, أقصى مرامي أحظى بالشهور، وأرى باب السلام يا زاكي الجهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجهود.